Ada yang mengatakan bid'ah hanya satu, iaitu bid'ah dalalah. Tak mungkin ada bid'ah hasanah. Kenapa? Kerana dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, baginda bersabda, kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun. Dan dalam riwayat, wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara yang diada-adakan, perkara baharu, muhdas, namanya bid'ah. Dan setiap yang namanya bid'ah itu sesat. Dan dalam setengah riwayat, setiap yang sesat itu dalam neraka. Nah, jadi mana boleh? Dalam hadis dah cakap setiap bid'ah itu sesat. Kalau kita kata bid'ah hasanah ada, bid'ah mahmudah ada, berarti kita tak ikut hadis. Bukan. Bukan kita tidak ikut hadis. Tetapi kita memahami hadis ini berdasarkan suluhan hadis yang lain. Kan kita baru selesai tengok ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Kita lihat hadis-hadis sendiri yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Kita melihat asar daripada sahabat Nabi yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Jadi hadis bukan in isolation. Bukan hanya satu hadis itu sahaja diambil natijah hukum. Tidak. Ya, hadis yang ada ini akan ditimbang dengan hadis-hadis yang lain. Akan disuluh dengan suluhan ayat Al-Quran. Akan difahami dengan kefahaman para sahabat. Barulah diistimbatkan. Cuba lihat. Jawapan. Pendapat ini tidak benar. Pendapat yang menolak adanya bid'ah hasanah ini tidak benar. Bahkan kita lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 204 Hijrah, bermakna Imam Syafi'i ulama salaf dan imam-imam yang lain sebelum ini dan sekarang ini pun mengatakan ada dua jenis bid'ah yang utama, iaitu bid'ah yang dalalah dan bid'ah yang hasanah. Jadi sangat pelik ya. Kawan-kawan kita ini mengaku mereka adalah salafi. Okey, silakan mengaku. Tapi buktinya mana? Salafi berarti pengikut salaf. Kamu mengaku salafi, berarti kamu mengaku kamu pengikut salaf. Ulama salaf sendiri berfatwa bahawa bid'ah terbahagi kepada hasanah dan juga sayyi'ah ataupun mahmudah dan juga mazmumah. Tiba-tiba kamu menolak, maka dakwaan salafi kamu itu adalah dakwaan yang palsu. Tidak heran ada sebahagian kawan-kawan di sebelah utara sana, mereka mengatakan, Ustaz, mereka ni sebenarnya mereka bukan salafi, tapi mereka salah pi. Salah pi kod ni, mereka pi kod lain. Oh, tak maulah lagu tu. Kalau betul-betul salafi, cantik. Ini fatwa ulama salaf, memahami hadis Nabi SAW bagaimana. Kemudian, selepas daripada salaf, ulama khalaf juga berpegang sama. Kata Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi termasuk mujtahid, tapi tidaklah mujtahid mustaqil seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi masih lagi mujtahid, pakar dalam pelbagai cabang ilmu, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu fiqh, ilmu hadis. Imam Nawawi adalah pakarnya. Bahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim yang kita barangkali nak baca pun belum tentu habis. Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala habis mensyarahkan ya semua hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Maka hadis yang dalam Sahih Muslim, kullu bid'atin dalalah, apa kata Imam Nawawi? Al-murad bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dikendaki dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap bid'ah itu sesat. Apa kata Imam Nawawi? Haza amun makhsusun. Ini adalah lafaz yang umum. Ya, makhsus tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikenaki daripada kata kullu bid'ah adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Ya, ada pula ya ustaz Arab tapi masih tak faham perkataan Arab sendiri. Dia kata ghalibul bid'ah makna semua. Mana pula ghalib makna semua? Ghalib makna kebanyakan. Baik. Kenapa? Orang akan tanya. Macam mana kullu boleh bermakna kebanyakan? Tidakkah kullu kalau kita terjemah makna setiap dan setiap maknanya semua? Jawapan kita adalah bukan sahaja boleh, bahkan banyak sekali kullu yang digunakan di dalam Al-Quran dan hadis maknanya adalah kebanyakan ataupun sebahagian. Inilah kalau dalam kaedah usul fiqh disebutkan al-umum bimaknal khusus. Lafaznya umum tapi maknanya khusus. Sebagai contoh, di muka surat 17 firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Taufan ataupun banjir yang berlaku itu tudammir, membinasakan. Apakah yang dibinasakan? Kulla syai'in, setiap sesuatu. Kenapa? Bi amri rabbiha, Allah yang perintahkan. Jadi kalau ikut zahir ayat Al-Quran,
taufan yang berlaku itu atau banjir yang berlaku itu membinasakan segala-galanya. Sebab Al-Quran sebut kulla syai'in. Tapi ayat Al-Quran sendiri kan ditafsirkan oleh ayat Al-Quran. Sambung ayat itu. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi selepas tragedi tersebut. إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Kecuali tempat tinggal mereka. Jadi, tempat tinggal mereka tidak binasa. Padahal tempat tinggal syai' sesuatu. Langit bumi tidak binasa. Padahal langit bumi syai'un. Bukit bukau gunung ganang tidak binasa. Padahal bukit bukau gunung ganang adalah syai'un. Maka yang dimasukkan dengan kulla syai'in di sini adalah ghalib. Kebanyakan. Ya. Banyak pokok-pokok, harta benda yang rosak, binatang-binatang dan sebagainya. Ya, manusia. Tetapi tempat tinggal tidak binasa. Langit bumi tidak binasa. Gunung ganang tidak binasa. Ini contoh daripada ayat Al-Quran. Lagi. Firman Allah Ta'ala. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Dan adalah di belakang mereka itu seorang raja yang mengambil setiap sampan, setiap perahu sebagai rampasan. Ini dalam suratul Kahfi. Kisah perjalanan Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Syarat Nabi Musa nak belajar menuntut ilmu daripada Nabi Khidir AS. Kata Nabi Khidir, jangan tanya. Kecuali nanti sampai masa saya akan cerita. Tapi Nabi Musa AS sebagai seorang Rasul tidak tahan melihat perbuatan yang pada zahir syariat salah. Antaranya apa? Naik sampan. Ada lebih kurang 10 katanya dalam kitab tafsir. 10 orang miskin berkongsi satu sampan. Jadi mereka naik. Sampan inilah alat mereka cari rezeki. Jadi bila Nabi Khidir dan Nabi Musa AS naik sampan, Nabi Musa nampak Nabi Khidir tebuk sampan itu. Ini kan dari segi zahir syariat bercanggah dengan syariat. Kerana merosakkan harta benda orang satu. Yang kedua dah sampan berlubang, ada risiko tenggelam. Membahayakan nyawa. Jadi Nabi Musa AS tegur. Tapi di akhirnya, Nabi Khidir menerangkan. Kenapa dibocorkan sampan itu? Kerana ada di sana raja yang zalim. Raja ini akan mengambil apa? Kulla safinatin. Akan mengambil setiap sampan. Jadi kalau ikut zahir ayat Al-Quran, tak ada sampan yang tak dirampas oleh raja yang zalim ini. Tetapi sepakat ahli tafsir, tidak ada khilaf di kalangan ahli tafsir, bahawa raja yang zalim itu hanya merampas sampan yang elok sahaja. Sampan yang rosak, yang lubang, yang sebagainya, yang cacat, raja tidak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir AS melubangkan sampan itu. Ini satu kaedah yang besar dalam kehidupan kita. Jangan kita terlampau idealistik sangat. Oh, saya nak yang macam ni, yang cantik, yang adil, yang amanah, yang sini, yang ini. Padahal yang ada di depan mata pun semuanya perangai teruk-teruk belaka. Tapi kita terpaksa memilih. Akhirnya kita memilih mudarat yang lebih ringan. Irtikabu akhaf ad-dararaini. Choosing the lesser of two evils. Okey. Samalah macam kehidupan kita sekarang ni. Duk berebut nak jadi pemimpin misalnya. Kita tengok Allah, hai, perangai seorang-seorang pun ya, nak tanggung amanah jadi pemimpin boleh ke? Tapi dah itu je yang ada. Itu je pilihan yang ada. Nak tak nak kita kena menolak mudarat yang lebih besar. Jadi antara sampan dirampas oleh raja, langsung tidak ada sampan, dengan sampan berlubang, nanti ada masa boleh dibaiki, maka lebih ringanlah sampan itu dilubangkan. Tapi yang penting dalam tajuk kita adalah kulla safinah, setiap sampan tidak bererti semua. Jadi jangan heran. Jangan terkejut sangat. Kullu bid'atin tidak bererti semua. Mana kamu tidak faham Al-Quran. Mendakwa saja pejuang Quran dan Sunnah. Tapi Quran pun tak faham. Sunnah pun kamu tak pandai berinteraksi. Tapi kononnya pejuang Sunnah. Jadi begitu, kalau gitu kamu merosakkan Sunnah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Kullu bani Adam ya'kulhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Apa makna akan dimakan oleh tanah? Akan reput. Jangan sombong. Jangan berlagak sangat. Kalaupun kita handsome, walaupun kita cantik, walaupun kita gagah perkasa, walaupun kita ada pangkat dan kuasa, mati kita akan reput dimakan oleh tanah. Kalau tak reput pun tulang sulbi. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam. Setiap anak Adam. Tapi adakah jasad para Nabi dimakan oleh tanah? Jasad orang yang mati syahid Allah jaga, tak dimakan oleh tanah? Tidakkah para Nabi anak Adam? Tidakkah orang mati syahid anak Adam? Bahkan ada jasad, jelas bukan Nabi. Orang kampung kita 30-40 tahun dahulu meninggal dunia. Bukan mati syahid, mati biasa saja. Tapi bila terpaksa dialihkan jenazah dia oleh kerana sesuatu sebab, Masya Allah, tabarakallah.
Jasad tidak dimakan oleh tanah. Kalau macam tu tak betul lah hadis ni Ustaz. Hadis kata setiap anak Adam. Bukan hadis yang tak betul bang. Cara abang memahami hadis tak betul. Abang tak boleh faham kullu bani Adam dengan makna semua. Abang kena faham kullu bani Adam dengan makna kebanyakan. Kebanyakan anak Adam. Tapi ada saja anak Adam yang Allah jaga jasad mereka tidak reput. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Al-habbatu sauda'u shifa'un likulli da'in ilal maut. Jintan hitam ataupun habbatus sauda adalah penyembuh kepada setiap penyakit kecuali mati. Sebelum kita pergi pada isu kullu, inilah dalil yang memutuskan, yang mematikan dakwaan palsu daripada golongan-golongan yang keliru, kononnya selawat syifa itu syirik. Kenapa syirik kata dia? Kerana dalam selawat syifa kita kata Nabi SAW adalah syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi dawaiha wa afatil abdani wa shifaiha. Syifa itu adalah kesembuhan. Mana boleh Nabi SAW jadi kesembuhan? Yang menjadikan kesembuhan adalah Allah. Ini jahil dengan bahasa dan jahil dengan agama. Bila kita nisbahkan kesembuhan kepada Allah, itu nisbah yang hakikiyah. Memang Allah Ta'ala asy-syafi. Memang Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Bila kita nisbahkan kesembuhan syifa kepada makhluk, itu adalah nisbah sababiyah. Mana Allah jadikan makhluk ini sebab kepada kesembuhan. Kalau semata-mata nisbahkan sifat kepada Nabi SAW adalah syirik, sebagaimana dakwaan sebahagian daripada umat Islam yang keliru sekarang ini, maka adakah Nabi SAW menuturkan kalimah syirik? Adakah Nabi SAW bersabda, Al-habbatu sauda shifa'un likulli da'in ilal maut? Habatu sauda adalah kesembuhan kepada setiap penyakit kecuali mati. Mana syirik? Mustahil Nabi SAW mengucapkan kalimah syirik. Berarti kamu yang keliru. Kamu yang tidak faham bahasa. Bahasa ini adalah bahasa sababiyah. Bukannya bahasa hakikiyah. Kalau hakikiyah, jelas sakit, sembuh, hidup, mati, bergerak, diam, semua daripada Allah. Tapi bila kita nisbahkan kesembuhan kepada makhluk, berarti makhluk itu menjadi sebab kepada kesembuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, likulli da'in. Habbatus sauda adalah penyembuh kepada setiap penyakit. Ada saja penyakit bila dirawat dengan habbatus sauda tak sembuh. Ada kawan-kawan yang cuba rawat COVID-19 dengan habbatus sauda belum sembuh lagi. Kalau macam tu tak betul lah hadis ni Ustaz. Hadis kata setiap penyakit. Tidak. Kamu yang tak betul. Ulama tidak faham setiap di sini makna semua. Para ulama memahami, boleh buka kitab-kitab tafsir hadis, bahawa ini kepada kebanyakan penyakit. Ada sahaja penyakit yang tidak sesuai. Dirawat dengan habbatus sauda. Jangan selesai kita kata habbatus sauda ada dalam hadis. Hadis menyebutkan syifa, maka mesti setiap penyakit boleh sembuh dengan habbatus sauda. Tidak. Kerana likulli da'in dalam hadis bermakna kebanyakan ataupun sebahagian. Sebenarnya. Tak perlu. Tak perlu kita nak detail sangat bahawa kullu bid'atin dalalah tidak bermakna semua. Kerana sebenarnya sepakat umat Islam bahawa kullu bid'atin dalalah tidak bermakna semua. Sepakat. Cuma kawan-kawan kita ni tak sedar. Mereka tak perasan. Buktinya apa? Buktinya misalnya, apabila mereka katakan ini tahlil, ini bid'ah, ini maulid, ini bid'ah, ini baca yasin ramai-ramai malam Jumaat, ini bid'ah. Alasan Nabi tak buat. Okey, kalau begitu kamu juga bid'ah. Kenapa? Sebab kamu guna handphone, sebab kamu naik kereta, sebab kamu naik kapal terbang, sebab kamu guna internet, WhatsApp dan sebagainya. Ini bukan hujah, ini saja nak buka fikiran. Pasti mereka marah. Mereka kata, Ustaz engku ni bodoh betul lah dia ni. Bukan saya reka, memang saya biasa dapat kalimah-kalimah bodoh, caci maki dalam Facebook saya. That's why bila saya nak saman satu orang di YouTuber, bukan sebab dia caci saya, sebab dia fitnah saya. Lain. Kalau fitnah, dia mengatakan satu benda yang tak betul tentang kita. Kita berhak untuk saman. Kalau caci maki, sabar je lah. Dia nak kata Ustaz aku bodoh. Takkan saya nak saman dia. Memang saya betul-betul bodoh. Kita manusia ni kan jahil. Ada kita cerdik sikit-sikit, bodoh kita banyak. Jadi, sekarang ini sebenarnya mereka kadang-kadang mereka marah. Ustaz apa bodoh? Tak tahu bahawa bid'ah ini hanya dalam perkara dunia, dalam perkara agama. Adapun guna handphone, adapun guna komputer, adapun naik kereta, adapun naik kapal terbang, ini semua urusan dunia. Urusan dunia tak ada masalah. Okey, fine. Tapi tidakkah kamu perasan? Bila kamu dengan tegas mengatakan bid'ah yang haram itu hanya bid'ah dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Tetapi kalau bid'ah di dalam perkataan, dalam urusan dunia tidak mengapa, berarti kamu telah sekata sepakat dengan kami, sepakat dengan Imam Nawawi bahawa kullu bid'atin dalam hadis am makhsus. Kalimahnya umum tapi maknanya khusus.
Cuma beza antara kami dengan kamu mengkhususkan dengan bid'ah agama, bid'ah dunia kamu kata tak ada masalah. Kami mengkhususkan dengan bid'ah yang bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan sunnah. Adapun bid'ah yang selari dengan syarak, selari dengan sunnah, itu tidak sesat. Jadi beza hanya pada kayu ukur. Bukan beza pada kullu bid'ah makna semua atau tidak. Kullu bid'ah makna sebahagian, sepakat. Kan senang kita ambil titik pertemuan dahulu. Kenapa kita mesti nak berbalah pada benda yang kita sepakat? Let us move from that point. Okay? Point yang kita dah konsensus bahawa hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah tidak bermakna semua. Now kita pergi pada memahami perbezaan. Perbezaan antara kita adalah kami ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama' yang lain. Bid'ah yang selari dengan sunnah boleh, bercanggah tak boleh. Kamu tak ikut pandangan siapa, kamu mengatakan bid'ah kalau dalam agama haram, bid'ah dalam urusan dunia, itu tidak mengapa. Jadi kami katakan dengan tegas, kayu ukur kamu itu batil. Kayu ukur kamu itu bercanggah dengan, yang pertama bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, bercanggah dengan kefahaman para sahabat, bercanggah dengan realiti, dan bercanggah dengan usul fiqh. Bercanggah. Bila kamu kata, bid'ah dunia tak mengapa, bid'ah agama sahaja yang sesat, itu tidak disokong oleh dalil agama, realiti juga mencanggahi kamu.